إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشؤون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صابر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa hadana uqdatan min lisani. Haula wala quwwata illa billah. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu laka aduwan liyahwisaka bihi ilaika wa harraka alaika an-nafs liyadumu ikbaluka alaihi. Dan dijadikan Allah Ta'ala akan syaitan itu seteru bagimu supaya ditolakkan akan dikau dengan dia kepadanya, daripada jatuh engkau berpaling daripada yang lain, dan digerakkan atasmu nafsu daripada segala syahwat supaya kekal berhadapmu atasnya dengan tawajjuh dan tadarruk dan minta tetap dengan ampun. Ini hikmat di sebalik Allah Ta'ala menjadikan dua musuh. Allah jadikan dua musuh besar, syaitan dan juga an-nafs. Syaitan yang telah diistiharkan dalam Quran, fattakhzuhu aduwwa. Ambillah kamu akan syaitan itu sebagai musuh. Nafsu diberi amaran dalam Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Secara zahirnya adalah kita memerangi dia, tapi secara batin dia ada hakikat ni hikmat Allah jadikan supaya kita mendampingkan diri kepada Allah. Dan jadikan syaitan dan nafsu, maka kita maknanya berpaut kuat dengan Allah Ta'ala supaya kekal berhadapmu atasnya. Ini atas Allah Ta'ala dengan tawajjuh. Yang bagi tujuh tawajjuh, mana dengan berhadap dan tadarruk. Cara kita berhadapan dengan dua musuh ini ialah raja' ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab tiada siapa yang boleh menumpaskan melainkan dia saja. Sebab tu ulama' memisarkan syaitan ibarat anjing. Bila kamu berdepan dengan anjing, taklah kamu panggil tuan dia, barulah anjing tu senyap. Itulah kita bila berdepan dengan dua musuh ni, kita naklah iltijak hati kita, tawajjuh ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan, memohon merayu kepada Allah Taala supaya diberikan kita bantuan, diberikan kita maknanya dapat mengatasi dan mengalahkan akan dua musuh yang menghalang kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka manakala dikerasinya atasmu dengan kembali engkau kepadanya, iftikar
maka berdiri engkau antara dua tangan kudrahnya atas sifat menuntut tolong dan iktiraf. Manakala dikerasinya atasmu, bila Ta'ala hakikatnya menggerakkan syaitan, menggoda kita, nafsu, menggoda kita, menipu daya kita dengan berbagai-bagai helah, saya kembali engkau kepadanya. Kembalilah kita kepada Allah Ta'ala dalam keadaan iftiqaran, berhajat, dalam keadaan fakir kita kepada Allah Ta'ala, mohon bantuan. Maka berdiri engkau antara dua tangan kudrahnya. Maka berdiri kita dalam mengharapkan bantuan kudrah Allah SWT, mengharapkan Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa mutlak. Dua tangan tu mana bukan tangan kita, maknanya kekuasaan yang mengatasi segala-galanya dia. Memberi hidayat pun dia, yang menutup pun dia juga. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillahu, pada siapa yang Tuhan beri hidayat, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Dicencang dia apa pun dia takkan beranjak. Sebaliknya wa may yudlil, kalau Tuhan beri sesat seorang tadi, fala hadiyalah, tak ada seorang pun boleh memberi petunjuk. Fala hadi, tidak ada yang memberi petunjuk melainkan dia. Hakikat kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmat secara dalaman. Dan Tuhan menjadikan akan dua musuh ni, hikmat dia apa? Kita makin rapat dengan Allah. Itu maksudnya. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin kuat sandar mohon pertolongan daripadanya. Tidak ada siapa yang boleh menolong melainkan dia. Itu dalam keadaan mana sifat minta tolong dan ittirar, mana siddatul faqri, zahirkan sangat-sangat fakir hati kita kepada hadirat Allah Ta'ala. Dan kata Syekh Sahal radhiyallahu anhu minal abdal, setengah daripada wali abdal ialah Sahal bin Abdullah As-Sari radhiyallahu anhu. Apa kata Syekh Sahal? Tiada bagi hamba itu melainkan Tuhannya. Tiada bagi hamba itu melainkan Tuhan dia jelah. Tempat dia berhajat sebab yang memberi dia. Nikmat yang kita ambil yang tidak boleh dikira. Setiap saat, setiap turun nafas, naik nafas kita, gerakan kelipan mata, pendengaran kita, gerak laku kita, kesihatan, semua adalah daripada dia semua. Ya. Mana tiada bagi hamba itu melainkan Tuhan sajalah. Tempat kita bergantung, tempat kita iltija, berpaut. Dan sebaik-baik segala hal ni itu kembali dia kepada Tuhan. Keadaan hamba yang paling baik bila hatinya sentiasa menghadap kepada Allah, sentiasa rojok kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Apabila derhaka, ya, maka katanya, hai Tuhanku, tetapkan oleh-Mu atasku. Hai Tuhanku, taubatkan oleh-Mu atasku. Jadi dengan hikmat dia terkena dosa tadi, maka dia duduk dalam satu keadaan dia telah maqam taubah. Allah yuhibbut tawwabin. Ini adalah kasih mana orang-orang yang bertaubat. Sebab dalam pandangan sufi dipandang dua lapis. Maksiatun awrasat zullan wa inkisara khairun minat ta'ah awrasat istikbaran. Maksiat, seorang dilakukan maksiat, kemudian daripada maksiat dia dapat kesedaran, dia insaf, dia bertaubat. Orang itu lebih baik daripada orang yang melakukan taat tapi kehasilan ujung dia ialah istikbar, membesarkan diri. Dia buat taat, dia rasa dia hebat. Dia buat amal saleh, dia rasa dia paling baik. Ya, dia adalah orang yang dekat. Maka dibandingkan dengan orang buat maksiat tadi, lepas tu dia taubat dengan hina diri, orang tu lebih baik daripada orang yang buat taat, membawa kepada membesar diri. Ukuran kita akhir ialah qalb, hati manusia, tempat itilak pandangan Allah Ta'ala. Kalau sekiranya amalan dari ujung dia membawa kepada patutnya, apabila dia taat, dia merendahkan diri. Hasil daripada taat, dia tergasakan kebesaran Tuhan. Dengan dia taat tadi, dia rasakan kehebatan Allah, maka dia membawa rendah diri. Tapi bila hakikat terbalik, dia buat taat, bukan rendah diri, dia rasa dia besar diri pula. Tak nampak hidayat petunjuk dari Allah. Dia nampak dia handal, habis in akas, orang tu terbalik. Ya, dia akan terbalik. Begitu juga asal maksiat membawa manusia jauh. Tapi bila dia melakukan maksiat, kalau tu dia taubat. Bukan diri maksiat tu baik, dia bertaubat,
dia menyesal, ya, merasa hina diri dia, maka tiga dia tu khair, lebih baik daripada orang yang buat taat tapi ujung dia sombong. Maksud apa? Taat yang kita buat mestilah kena dengan sifat dia. Taat wajib dibuat sebab tu arahan Tuhan. Maka sifat taat apa? Dia dibuat dengan sifat dia. Sifat orang taat makin tunduk. Itu maksudnya. Lagi dia buat taat, lagi dia tunduk. Sebab lagi dia banyak taat, menandakan dia mesti dia lebih kenal kepada Allah Ta'ala. Ziyaratul amal tadullu ala ziyaratul iman. Bertambahnya amal seseorang bertambah iman. Tapi bila berlaku sebaliknya, bertambah amal, iman tak bertambah. Sebab apa? Sebab silap. Disilap buat. Patut dengan amal dia rasa tawaduk. Dia tidak, dengan amal dia rasa takabur. Habis. Itu jadi rosak. Itu benda ni sulit, kena perhati betul. Allah. Bahasa Abu Madian At-Tilimsani sebagaimana cerita yang masyhur, dua orang datang. Seorang atas wajah orang saleh, memberi salam dia tak layan. Ya, seorang lagi datang atas wajah ahli usah, mana ahli maksiat, beri salam dia jawab. Anak murid dia confuse, apa pasalnya jadi tu macam ni. Habis saja kawan tu dah balik, dia pun tanya, Sayyidi Syekh, kenapa benda ni berlaku gini? Dia katanya Allah Ta'ala itilakkan di batin hatiku, dibukakan bahawasanya datang kau tengok pada zahirnya atau rupa orang baik, sebenarnya kotor, dalam dia penuh dengan riak, takabur, ujub, sum'ah, kemalah, kelayan gitu. Dan seorang ni kau datang nampak orang kenal dia orang tak baik, tapi dia datang tadi sebelum dia dah bertobat. Dia dah bertobat, dia rasa hina diri dia. Sebab tu aku raihkan dia. Sebab man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Man takabbara wada'ahullah. Siapa yang besarkan dia, Tuhan jatuh dia. Maka kalau Tuhan angkat, sebab tu aku layan ni. Ni boleh pakai nampak zahir, tapi batin dia kosak. Lepas tu kita kena apa? Kemaskan dalam urusan kita dengan Tuhan. Jangan sekerat jalan, kena sampai penghujung. Apa sekerat jalan? Dia buat amal zahir ni, dalam penghujung tempat tirik Tuhan dia tak kawal, dia tak jaga, dia biarkan kotor. Maka amalan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, hai Tuhanku, tunjukilah olehmu akan daku hingga mengerjakan amal, beri petunjuk sampai boleh beramal. Ada orang dapat petunjuk tapi tak boleh beramal, ada juga. Ada dua pintu kena lalu. Pertama dipanggil babul amal, kemudian satu lagi babul qabul. Orang beramal dibuka oleh Ta'ala, diizinkan dia dapat melaksanakan amal soleh. Tapi satu lagi dia kena jaga babul qabul, pintu penerimaan. Banyak orang yang beramal Tuhan tolak balik. Sebab apa? Ada afat penyakit dalam tu banyak. Maka amal tu tak bersih. Kalau tak bersih, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kita buat amal biar Tuhan terima, bukan orang terima. Kalau orang terima, tengok luar kan? Tengok luar kita hebat, wah dia puji, padahal dalam dia berkarat, kotor bolu. Sebab tu manusia yang seronok dengan pujian lahiriah orang ukur dia lahir saja, dalam orang tak tahu, orang puji dia. Sedangkan dia tahu dia sendiri jauh dengan Tuhan. Ya, kalau sembahyang berokok dah terbagai. Tiba-tiba dia seronok dengan pujian orang yang berdasarkan pandangan zahir dia. Ya. Dengan jubah, dengan serban dia katakan pakaian salih itu baguslah. Tapi dalam dia tak kawal, kotor. Maka dia seronok pula dengan pujian orang. Ya, sama lah dengan orang yang memuji najis yang keluar daripada perut dia. Dia buang air kan, habis orang puji, oh najis kau ni wangi lah, dia pun senyum je. Macam tu dia bodoh orang. Najis mana dia wangi kan? Ya, dia keluar angin pada busuk. Dia pun najis lah. Dia tak berak pula seminggu. Wah. Lagi dah busuk. Jadi orang kata bau, wangi, dia senyum je. Betul lah tu. Itu tak cerdik, sebab dia kata ajhal. Orang setaraf ni Ibnu Atak namakan dia ajhalun nas. Manusia paling bodoh, manusia paling jahil. Siapa dia? Man taraka yakina ma indahu lizanni ma indan nas. Mereka yang meninggalkan yakin yang ada pada batin di hati dia. Dia kenal lah siapa diri dia, dengan lalainya banyak, tapi dia seronok dengan sebab pujian orang. Orang puji dia seronok, padahal dia kenal diri dia tu jauh lagi.
Dia tu banyak masalah lagi dengan Tuhan. Orang puji dia seronok. Itu dia panggil apa? Ajhalun nas, jahil-jahil manusia. Man taraka yakina ma indahu, mereka yang meninggalkan yakin ni ada pada diri dia. Apa dia yakin diri dia? Dia tahu dia jauh lagi dengan Tuhan. Ibadat dia pelintang pukang. Di zanni ma indana, sebab zan manusia pada dia. Manusia puji dia bukan yakin, atau rasa zan, sangka je. Sebab apa kata sangka? Dalam dia tak tahu. Dia tengok luar je, dalam dia tak tahu. Jadi pujian dia taraf zan, sedangkan dia sendiri kenal diri dia jauh. Tiba-tiba sepatutnya, sewajibnya dia membersihkan diri dia, rohani dia. Bukan sedap dengan pujian, puji di sono kan. Padahal di sini tahu dia kotor bolo lagi. Itulah bandingan dia. Nama dia tu apa? Ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Sehingga dapat maknanya, dapat beramal dengan ikhlas kepada Ta'ala. Lepas tu dah Rasulullah SAW minta doa 2 lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtiba'ah, wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami jalan, ya, hak sebagai kebenaran, hak sebagai hak, dan rezekikan kami dapat mengikuti dan mengamalkan dia. Sebab ada orang yang tahu benda kebenaran tapi dia nak amal tak boleh, dia jam, ada penyakit. Dan tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan, dan rezekikan kami dapat menjauhinya. Mana 2 lapis tu. Tahu yang baik-baik dia amalkan, yang tahu yang tak elok dia tinggalkan. Itu doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Hai Tuhan, ku tunjukkan olehmu akan daku hingga aku ikhlas pula. Kita minta Ta'ala supaya tunjukkan kita dapat mengerjakan perintah Tuhan dengan baik. Apabila dia mengerjakan amal pula, dia mohon lagi lapis kedua, minta supaya amal kita bersih, ikhlas. Ya. Nak tahu orang ikhlas tu tuan. Banyak takrif ni. Sekali daripada keadaan daripada ulama apa? Istiwa uzammi wal madhi minal amal. Bagi dia sama je, orang puji dia pun dia tak rasa, orang caci dia pun dia tak rasa. Itu sifat mukhlisin, orang yang ikhlas. Sebab apa dia tak rasa? Sebab dia menjaga rasa dia dengan Tuhan saja. Dia takut ialah murka Tuhan, dia harap ialah redha Tuhan. Ada pun orang jalan tak ada hal lagi dia. Nak redha ke tak redha ke, janji dia redha Tuhan dia dapat atau mana. Tapi kalau sekiranya orang puji, dia terangkat, orang caci, ya, dia melompat, itu kan lagi. Mana hati dia adalah diikat dengan makhluk dia panggil. Ya, makhluk puji suka. Wah. Bila makhluk entam dia dapat termenung. Ya, dia termenung apa pasal? Wah, dia entam aku dapat lah dia kata. Ya, tak ada renggang dapat dia bagi. Itu maknanya apa? Dia mengikat diri dia dengan makhluk. Jadi tergendala rohani dia nak pergi ke hadrat Tuhan, nak berjalani rohani. Ya, bila rohani dah terikat dengan makhluk, seronok makhluk takut melayan mana, habislah dia terikat. Ya. Seperti dia antara warid yang telah dicerita dulu kan, auradul warid, apa dia? Tuhan hantarkan bantuan rohani dalam kita, liyatasallama min yadil aghyar, supaya batin hati kamu terlepas daripada dipegang, digenggam oleh aghyar, oleh makhluk. Sebab bila batin hati kita dipegang dengan makhluk, dia habis. Dia buat kerja nak cari redha makhluk, dia buat kerja takut makhluk kata, habis. Ya, kalau dia bersih sama je. Makhluk nak kata ke, makhluk nak puji kan, tak ada rasa. Yang dia rasa ialah dari Allah. Iaitulah apa? Pujian Allah dia sangat seronok. Kalau murka Tuhan sangat dia takut. Itu tanda orang yang ada sifat dia ikhlas Allah Ta'ala. Ya. Maka dalam proses keikhlasan ni ada 2 lapis diceritakan oleh ulama. Ya, itulah yang pertama, ibadat ikhlas dipanggil sebagai ruh. Ruhul ibadah al-ikhlas. Satu lapis lagi, ruhul ikhlas at-tabarri anil hauli wal quwwah. Sebagaimana jasad mati sebabkan berpisah ruh daripada jasad. Qalu inna lillah. Haiwan mati bila roh dia keluar.
Jadi kalau mati kita nak hadiah kepada raja besar, dia ada benda hidup, ni bangkai dia bagi kita. Lagi murka raja. Kita persembahan amal kita biar hidup, jangan dia mati. Roh amal tu apa dia? Wujudul ikhlas. Mau dah ikhlas pada hidup amalan dia cantik. Kemudian satu lapis lagi, roh bagi ikhlas. Ini dia. Siapa dapat roh bagi ikhlas, maka dia akan dapat ikhlas yang sebenar. Kalau dia tak dapat roh bagi ikhlas, maka ikhlasan dicacat. Apa roh bagi ikhlas? Ialah at-tabarri anil hauli wal quwwah. At-tabarri mana dia melepaskan pandangan dia, tidak diberikan tumpuan, tidak terikat dia pandangan dia. Anil haul, daripada haul, daya upaya dia, wal quwwah, dan kekuatan dia. Dengan bahawasanya dia memandang haulillah wa quwwatillah, bukan dipandang hauli dia tak. Itu disuruh kita baca la haula wala quwata illa billah. Itu kedudukan dia tinggi tu. Maka bila ikhlas, maka kata wahai Tuhanku, terimalah daripadaku. Itu di antara permohonan, lapisan-lapisan permohonan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mula-mula silap kita minta taubat, minta Tuhan ampunkan. Lepas tu kita minta petunjuk, hidayat daripada dia, sampailah kita dapat mengerjakan ibadat. Ya Allah, aku bertobat sehingga kau berilah keampunan. Berilah aku petunjuk sehingga aku boleh mengerjakan ibadat, dan berilah aku dapat mengerjakan amal sehingga aku ikhlas. Dan apabila ikhlas, maka katanya, hai Tuhanku, terimalah daripada apalah Tuhan terima. Adalah amalan dia bersih, cantik daripada kotoran dalaman, maka dia layak diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami daripada orang yang ikhlas. Satu. Yang kedua, iblis, syaitan, dia dah ikrar dulu. La'aghwiyannakum, aku nak sesatkan akan anak Adam semua ni kan. Ini dah memberikan minum mukhlasin, melainkan hamba engkau yang ikhlas. Mana bila siapa ada pakai pakaian ikhlas, dinding ikhlas dikukuh, syaitan tak boleh masuk. Ya. Sebab orang ikhlas, hati dia tidak berhadap melainkan kepada Allah. Itu ikhlas yang hakiki. Habis. Di antara daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya, telah mendengar aku akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis bagi Tuhan Azza wa Jalla. Ya, iblis ikrar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata iblis kepada Tuhan Azza yang Maha Mulia, Jalla yang Maha Agung? Sentiasa aku menderhakakan anak Adam. La'aghwiyannakum, mana aku nak sesatkan anak Adam selama ada rohnya dalam jasad mereka itu. Mana anak Adam, selama dia bernapas, selama dia tidak mati, roh tak keluar, selama itulah dia akan di-follow. Iblis akan follow dia untuk menjauhkan diri dia daripada Allah, untuk menderhaka perintah Tuhan dan seumpamanya. Ya. Maka firman Allah Azza wa Jalla, maksudnya sentiasa aku mengampun. Jadi maknanya iblis sesatkan, so dia buat maksiat, so dia buat mungkar. Maka Ta'ala pula buka pintu keampunan ni. Itu kasih sayang Allah Ta'ala, ya, bagi mereka itu. Selagi minta ampun mereka akan dia. Kalau datang maknanya dengan sebesar dunia sekalipun dosa dia boleh minta ampun, bertaubat, Tuhan akan ampunkan dosa dia, mana sekalipun. Buat Allah tu tawab, yang maha menerima taubat, ya, atas sifat Allah Ta'ala yang maha hebat. Sebab tu dia ada dua konteks. Kalau kita dah terlajak melakukan benda yang dilarang, maka jangan kita putus asa, ya. Sebab putus asa ni sifat dan perangai iblis. Sebab kalimah iblis tu diambil daripada kalimah ablasa iblisu iblisan. Maknanya apa? Orang yang putus asa. Banyak mana dosa sekalipun. Hatta dah bunuh sampai 100 orang, cerita yang masyhur kan. Tapi dia bertaubat kepada Allah, tak sempat beramal pun, mati tengah jalan, dihukum,
akhir ringkas dia dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Itu menandakan apa? Rahmat Tuhan, Masya Allah, terlampau luas. Jangan putus asa. Itu kalau kerja-kerja kita silap. Kalau kita mengerjakan amal pula, jangan sedap. Kita pula pergi kerja amal sedap, dia kena duduk sebut asa. Bila kerjakan amal, kita kena sentiasa takut. Takut apa? Takut amal kita di reject, atau amal kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu bahaya. Itu kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama Sufiyah. Dan kata Imam Ahmad, kata Ahmad Ibn Sahlin radhiyallahu anhu, bermula segala seteru itu 4. Pertama, dunia. Itu musuh ni. Dengan sebab dunia manusia boleh terbalik. Dengan sebab dunia manusia tak kenal mana hak, mana batil. Dengan sebab dunia manusia jadi lalai di Tuhan dia. Dengan sebab manusia, sebab dunia, kemanisan ibadat ditarik. Ya. Dan paling bahaya dengan sebab dunia dia jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Ya. Dia bergambar sana, bergambar sini. Sampai peringkat apa? Dia bertuhankan dengan dunia. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunia. Dalam hadis sahih, mereka jual agama dia dengan ada harta benda dunia sedikit. Kerana dia tahu benda tu kan, apa penting sangat kita nak lebihkan Nabi daripada orang ramai itu kan. Cakap tu murtad kalau agama kita. Ada Rasulullah di Makkah hajar dulu. Ya, sesuatu kita pertahankan di harta nyawa kita. Tak ziman seseorang sehinggalah dia kasih aku lebih pada diri dia, dan wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Dalam Malaysia ni seluruh dunia mesti letakkan kasih aku mesti diutamakan, kata Rasulullah. Kalau tidak, iman tak sempurna. Ini dia boleh perli pula. Apa penting kita jaga Rasulullah ni daripada orang ramai. Wah, cakap ni semua cakap dah terbalik. Ada sebab mereka tak ada ilmu. Bukan mengaji dalam negeri, luar negara. Apa sebab punca ni? Itulah penyakit dunia. Ya, yabi'u dinahu bi'ardin minad dunia. Dijual agama dia sebab nak hendakkan dunia sedikit. Habis kalau begitu macam mana? Pertama musuh kita ad-dunia. Senjata dia apa? Ialah makhluk. Senjata yang digunakan oleh dunia ni makhluk ni lah. Kita berhadap pada makhluk, nak raikan makhluk. Siapa nak berjalan ke Tuhan, raikan makhluk, dia takkan sampai. Ya, dia kena ikut Isra' dan Mi'raj Rasulullah SAW. Apa Isra' dan Isra' Mi'raj? Kita tahu disambut dengan itu, Nabi tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, melayan panggilan yang memanggil. Ya Muhammad anzirni as'alu. Alumma ya Muhammad anzirni as'alu. Ya Muhammad, berhentilah sebentar, aku nak tanya. Nabi jawab pun tidak, paling pun tidak. Lalu ditanya Jibril, siapa tu? Itulah panggilan Yahudi. Jalan lagi panggilan sama, Nasara, dunia. Kalau kamu paling aja, kata Jibril, salah habis umat kamu. Jadi Yahudi, jadi Nasara. Tak paling pun macam-macam hal. Dia jual agama macam-macam. Jadi mana nak berjalan ke hadrat Tuhan, nak mencari keridaan Tuhan, tolong paling besar jangan berpaling hati kepada bisa straight. Apa Tuhan nak, itu kita buat. Orang nak kata apa, ikut pandai dia lah. Ya, kita kena raikan dan besarkan dia, bukan besarkan makhluk. Makhluk boleh tolong kita apa kan. Pertama dunia. Senjata dunia tu makhluk. Penjaranya uzlah. Jadi kita nak penjarakan, maknanya apa tu? Syaitan tadi, kita banyak mengasingkan diri. Jangan banyak bercampur. Kecuali bercampur benda yang disuruh. Ada kerja agama, pergi ke Islam, ada buat kerja jemaah, itulah. Lebih pada tak ada apa, tutup. Buat Imam Ghazali suruhkan kita 3-4 perkara. Haza zaman, zamanus sukut, waluzumul buyut, waridha'u bil qud ila antam. Zaman Ghazali lagi kan. Hazal zaman, zaman ni yang berada tu Ghazali. Zaman kita punya zaman tu ngelanggang dah. Ya, hazal zaman, zaman sukut. Ya, banyak berdiam diri. Apa maksud diam diri? Jangan bercakap yang tak tentu pasal. Jangan buat kenyataan yang tak tentu pasal. Akhirnya apa? Nak cari nama, pasal kenyataan dah habis. Masalah.
Walzumul buyut, dan lazimkan duduk di rumah. Tak ada kerja-kerja yang mustahak, yang syarak suruh duduk rumah. Ini Pak Uyau habis. Sebab fitnah terlampau banyak di zaman ni, kan? Demi nak menjaga supaya iman kita jangan berpenyakit, jangan masalah, luzum duduk rumah. Ini sebab apa tak keluar rumah? Corona, Toyota. Kan? Habis tu Itali tadi keluar tadi. Habis keluar tadi masuk tadi. Macam tuan suruh dia sulu. Duk perap dalam tu. Orang luar tak masuk, orang tak masuk. Cina dia dah ada campur boleh tombang ekonomi. Orang gegau sikit je habis kan. Melepek tu tak keluar. Orang minta kelulusan mahkamah nak tembak orang di sini 20,000 kan. Takut menyangkit-nyangkit lagi banyak dia kata kan. Maknanya apa? Jangan bermain api dengan Allah Ta'ala. Itu tuan kuit sikit dia hantarkan virus ke dia habis kan. Serau tu sikit kan. Ya. Allah. Bahawa manusia tangan jahat zahar al-fasad bari makasabat aydin nas. Zahirnya fasad kerosakan di dunia punca tangan-tangan manusia. Apa dia? Bertika bil ma'asi, yang mengerjakan mungkar dan maksiat. Allah. Pertama dunia, senjata dia apa? Makhluk. Digunakan makhluk ni. Makhluk paling dekat kita, nafsu, syaitan. Dan penjaranya apa? Uzlah. Dia banyak kita mengasingkan diri atau tujuan apa? Nak memelihara iman, nak memelihara amal, nak memelihara hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau kita bercampur je kan, tak kena pasal habis. Ya, dia bercampur. Sebab agama ni kalau orang dekat kan. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalidu. Ya. Maknanya al-mar'u ala dini khalili. Seorang tu mengikut agama orang yang dekat dengan dia. Kalau orang ni baik agama dia, tengok. Kalau rosak agama dia, ikut dia. Dia salah. Sebab tu percampuran kena tengok. Maka Nabi buat wajibkan kita kena selidik. Fal yanzur ahadukum man yukhalidu. Ya, fal yanzur, nazara yanzuru, masuk dalam amar. Ya, terkadang wajib ada Arabia, masuk dalam amar. Al-amru yang tadi rujuk wajib. Fal yanzur mana wajib kamu kena perhati, kena semak, kena tengok siapa orang yang nak jadikan sahabat kamu. Dengan sahabat manusia boleh jadi baik, dengan sahabat manusia boleh rosak. Kalau kena sahabat baik, anjing masuk syurga. Ya, Ashabul Kahfi yang cerita kan. Padahal dia anjing binatang. Dia temankan bersama sahabat orang yang taat kepada Allah, akhir dengan dia masuk syurga. Tapi kalau terbaliknya pula silap sahabat, dia dah hafal Yasin boleh murtad. Tengok Aisyah tu, imam punya anak, Yasin dah hafal, kawan keling Hindu, ya, keling apa, Kristian, habis terkejut. Tengok ni, itu as-suhbah penting sangat supaya dijaga. Itu bersahabat ni. Dapat kau balik rumah, sahabat. Sahabat paling rapat lagi apa? Suami isteri, dijaga. Waktu Nabi kata pasbar bizatid din taribat yadak. Ya, anak kamu pun nak kahwin kan, tengok yang ada agama. Ya, jangan bagi anak perempuan kita kepada bakal suami yang tak tahu benda. Dia didik anak dah bagus, pergi nikah akan suami semayang tak tahu. Ya, rumah tanya kiblat, kiblat. Kiblat tu apa dia? Masa asam dia kenal dia minta ke darah dia tahu tu. Kiblat dia tak tahu. Dia serahkan anak dia tadi dia tak tengok bakal suami dia, maka berdosa besar, zalim besar dia akan disoal di akhirat tu. Kenapa kau serahkan anak kau kepada orang nak jaga ni, orang tak tahu kamu? Yang main kan. Ini dia tengok, wah kita besar kan. Oh, kita besar-besar menyala lori balak wah dia macam berlopong dia tengok kan, trailer di bawah. Tu jenis apa? Bapa biol dia tak sayangkan anak. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak kaji ke? Rasulullah SAW punya anak dia bagi siapa? Siti Fatimah dia bagi siapa? Sayyidina Ali tu sahabat, kalau nak kira umur sama kan. Sayyidina Osman anak dia bagi siapa? Sayyidina Omar anak dia bagi siapa? Semua dengan sahabat. Kalau kita anak tuan bagi kita, kau bagi anak kau nombor bapak kan macam anak je kan. Sebab kepala otak kita nafsu. Ya, kepala otak kita ni nafsu.
Kau kahwin anak dah tua ni, nafsu, nafsu lah tu. Dia orang ni bukan kira nafsu, dia kira orang yang boleh menyelamatkan anak dia. Sahabat Rasulullah, anak dia kata. Comel-comel bagi Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar pula, anak dia Sayyidina Aisyah bagi Rasulullah SAW. Umur berapa jauh? Berapa jauh umur Rasulullah? Ini puaka yang nak tangkapi sini nak kata, wah ni besok abang Islam mana kecil-kecil kahwin, kau nak kahwin, yang kau bersundal, kau berzina tu kau tak kira. Ini masalah, ya. Sebab kena parti tu dia tengok sahabat dengan sahabat, padahal jauh umur kan. Sebab mereka bukan mementingkan nafsu, mereka mementingkan keselamatan di akhirat. Ya, serah pada anak dia, bakal suami yang boleh mendidik, menjaga anak supaya selamat sampai akhirat, bukan sangkut sekat jalan kan. Ni dia dah bercinta jadi kufur pada na'udzubillah. Ada satu tempat kalau kita tengok, tanya apa anak dia, menantu apa, menantu dia pakai ilmu isi. Tahu isi neraka. Apa dia pakai semayang, pakai niat. Parah jawab dia. Buat dia pakai niat mungkin. Bila pakai niat orang dia tak semayang, hukum dia apa tuan? Menolak hukum Allah wajib. Hukum dia apa? Murtad. Bila lelaki murtad, hari-hari dia duduk tu berzina dia. Tak berat hukum dia. Bila murtad dengan sendiri infasahah, nikah terpasah. Duduk sampai mati. Na'udzubillah. Oh, bahaya kan tu. Kita kena cek betul-betul. Nabi suruh tu, taribat yadak. Fazbar bizatiddin. Pilih yang mempunyai agama. Taribat yadak. Kalau tidak, bertanahlah tangan kamu. Mana apa? Menyesal tak sudah kita. Banyak berlaku macam tu ya. Habis. Yang kedua, musuh dia syaitan. Senjata syaitan apa? Konyang. Tu konyang. Bulat tuan. Burut dia kan, bulat. Wah, macam badak, macam kata kuang pun. Tak pernah kempis. Sebab tu Rasul menyatakan, qillatu ta'am hiyal ibadat, sedikitkan makan adalah ibadat. Iza aqalla ar-rajul at-tumma muli'a jawfuhu nuran. Siapa mensikitkan makan ataupun penuhkan batin hati dengan nur. Sebab tu dalam suluk 4 perkara ni ada ni. Sikitkan makan, sikit jumpa, kurang cakap, kurang tidur, semua siap. Ketiga nafsu, senjata dia apa? Tidur. Penjara dia apa? Jaga. Nafsu dia jawab. Kalau orang nak membongkang kan. Abang mesti bertara. Wah, bangun subuh ke apa? Pukul 6. Tu subuh. Subuh apa? Subuh mu'alaf. Kongkong pukul 4 lebih kita dah bangun tuan menghadap Ta'ala. Kan? Senjata dia jaga. Dan keempat, hawa. Dan senjata ni apa? Berkata. Nafsu tu dia cukup buat. Cakap, hari ni macam-macam kan. Dia buat kenyataan macam-macam bukan kan. Udah pandai di burial. Ya. Menteri baru mengangkat sumpah. Yang di guru jawatan menyumpah-nyumpah itu. Udah macam-macam dah kelakau. Ya, yang baru ni baru mendapat jawatan mengangkat sumpah. Orang lama jatuh jawatan menyumpah-nyumpah. Macam-macam dah. Senjata dia pendiam. Banyakkan diam kecuali benda yang penting je. Itu jalan selamat tuan. Cepat naik makam tinggi itu. Dan satu lagi dah hanya dijadikan syaitan itu seteru supaya apa? Ada hatimu berhadap minta tolong dia, menolongkan dia. Maka itulah daripada kerana nikmatkan daripada tadarruk kepada Allah Ta'ala dan menolakkan barang yang menyakitkan dia. Itu tujuan hikmat pula. Hikmat ialah bila kita dah tahu musuh, maka kita bersandar kepada Allah, mohon pertolongan dari Allah untuk melepaskan kita dari bahaya, gangguan-gangguan daripada yang tersebut. Ya, kemudian man asbata li nafsi tawaddu'an wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.